huruf nun kecil, huruf nun kecil yang tadi tu. Yauma idzinil masaq. Kat sini Jadi tuan-tuan dan puan, kat sini kita baca dengan yauma idzinil. Yauma idzinil masaq. Ni ayat 30 Ayat 30. Okey, macam mana boleh berlakunya bunyi nun itu? Yauma idzinil kan? Jadi begini. Kita lihat di sini. Okey, sebelum tu. Nama bacaan di sini kita sebut iltiqa' sakinain. Kena pegang dulu nama ni. Apa dia? Iltiqa' sakinain. Maksud dia apa? Pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Okey, pertemuan dua sukun. Baik. Pertemuan dua sukun. Sukun jumpa sukun. Faham kan? Sukun jumpa sukun. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Macam mana boleh jadi sukun dua sukun? Sukun dua sukun. Sukun bertemu sukun. Huruf zal yang bertanwin ni kita kena pecahkan dia dulu. Ni saya terang ni secara ringkas saja. Yauma idzin. Kita kena pecahkan tanwin ni dulu. Dan kenalah kenal dulu tanwin ni asal dia macam mana. Tanwin ni adalah nun mati yang ada pada sebutan, tiada pada tulisan. Bila kita sebut zin ni kan, dia kan ada bunyi nun. Zin, ada bunyi nun tu. Ada pada bunyi, ada pada suara. Tapi pada tulisan tiada. Okey, jadi untuk jalan kerja di sini, kita kena pecahkan dia dulu. Kena convert dia, tukar dia jadi macam ni dulu. Yauma idzin. Okey, kita tukar bentuk dia dulu. Sampailah kita nampak kewujudan nun tu. Okey, bila dah jumpa, kita akan lihat macam ni lah. Zal baris bawah, kemudian nun yang mati. Dan kalau kita bunyikan, zin, sama tak macam tanwin ni? Sama kan? Zin kat sini. Atas ni pun zin juga. Sama. Okey, kemudian apa yang berlaku? Barulah kita gabungkan dengan kalimah yang ada selepas dia. Okey, al-masaq. Ini kalimah selepas dia. Okey, jadi ketika inilah kita akan lihat adanya pertemuan sukun dengan sukun. Sukun yang pertama pada nun. Oh, besar pula Sekejap. Sukun yang pertama pada nun. Sukun yang kedua, okey sekali lagi Sukun yang pertama pada nun. Macam mana boleh ada nun kat situ? Sebab kita dah pecah daripada tanwin tadi. Ingat tak? Kita dah pecah daripada tanwin tadi. Okey. Jadi nun yang sukun yang pertama adalah pada nun. Sukun yang kedua pada huruf lam. Nampak? Sukun yang kedua pada huruf lam. Saya cuba letak di sini bagi lebih dekat ni. Saya letak sinilah. Boleh saya tukar letak atas supaya nak nampak. Okey, tadi kita dah pecah tadi Kita dah pecah. Zin tanwin ni kepada adanya nun mati tu. Zin. Okey, kemudian tadi saya dah kata ini sukun pertama pada nun. Dan lam mati ni sukun kedua. Sukun pertama, sukun kedua. Okey. Sukun pertama, dia dah jumpa dengan sukun kedua. Dah ada dah pertemuan tu. Itulah maksud iltiqa'. Iltiqa'. Pertemuan. Kemudian, iltiqa' sakinain. Apa maksud sakinain? Dua sukun. Pertemuan, dua sukun. Sukun pertama, sukun kedua. Okey, dah faham dah kat sini? Alright. Jadi, bila kita nak baca, yauma idzin, kita memang takkan boleh baca. Kita tak boleh nak bunyikan dia sebab sukun jumpa sukun memang tak ada bunyi. Macam mana huruf mati nak jumpa huruf mati? Tak boleh. Tak boleh tuan-puan. Okey, nak nampak jelas lagi saya pecahkan dia. Tinggalkan nun dengan lam je. Nun mati dengan lam mati. Okey, cuba tuan-puan baca yang ini sahaja. Cuba baca. 1, 2, mula. Kita takkan boleh
menghasilkan apa jenis bunyi pun, melainkan kalau kita reka-reka dia lah. Kan? Jadi, disebabkan inilah berlakunya satu lagi proses yang mana sukun pertama ni kita kena modify dia. Modify dia. Kita kena tukar dia punya tanda mati ni, baris sukun ni kena jadikan dia baris bawah. Kenapa baris bawah? Itu kaedah dia. Itu kaedah dia. Selesai. Kita tak perlu petikaikan lah kenapa dia jadi baris bawah, kenapa tak baris depan, kenapa tak baris atas. Ini semua kembali kepada kaedah bahasa Arab tu sendiri, dan juga kembalilah kepada perkara yang asal dan mutlak, iaitu riwayat. Kan? Macam mana yang Nabi ajar, begitulah kita terima, kita ambil. Sebenarnya memang adalah huraian-huraian lanjut dia. Kan? Cuma untuk peringkat kita ni cukup setakat ini pun dah okey dah. Faham dia punya kenapa dia jadi gitu pun dah cukup okey. Tak perlu nak terlalu mengkaji sampai kita sendiri yang boleh jadi pening kan. Jadi kat sini cukup tuan-puan dah faham. Sukun pertama tadi, nun tu mati asalnya, ditukarkan jadi baris bawah. So sekarang bila kita dah lenyapkan tanda sukun tadi yang ada kat sini pada awalnya kan, kita dah tukarkan dia pada dengan baris bawah. Sekarang boleh baca tak? Yauma. Yang ni jangan tengok dah. Yang ni jangan tengok dah. Yang tanwin tu jangan tengok dah. Kita tengok yang kita dah convert tadi. Yauma izini. Asal tadi yauma izin. Kan? So bila kita dah tukar, buat proses penukaran tu, yauma izini. Okey. Kemudian gabunglah dengan kalimah yang berikutnya ni. Bolehlah baca. Yauma idzinil masaq. Dah. Gitu cerita dia. Boleh? Jadi nun yang ada ni dia bukan nun tambahan pun sebenarnya kalau ikutkan. Dia memang adalah nun yang memang ada pada lafaz tu sebenarnya. Pada lafaz tanwin tu. Dia bukannya datang. Orang kata apa? Datang sebagai huruf tambahan yang memang asalnya tak ada pada tulisan. Tidak. Dia memang ada bunyi itu. Cuma yang menjadi kepelikan pada kita sebab dia tak ada. Dia tak zahir pada tulisan tu. Kan? Jadi kepada mereka yang tak belajar, memang dia tak tahulah. Memang orang yang tak belajar tentang ni, kita boleh kata dia memang takkan tahulah cara baca sebenar kat sini macam mana. Setuju tak? Memang tak ada cara lain pun. Melainkan ialah diilhamkan sesuatu kepada seseorang tu kan. Wallahualam. Tapi kalau ikut logik, tak belajar memang tak boleh baca. Tu je kesimpulan dia. Sebab apa? Tak ada apa pun. Kita kata nak kata ada apa orang panggil? Tak ada indikator pun. Untuk kita tahu. Melainkan ada sebahagian Quran sekarang dia bagi tahulah kat tepi-tepi tu kan. Kat bahagian bingkai-bingkai kita punya Quran tu mungkin dah ada tulis. Itu pun kalau kita baca penerangan tu. Kalau tak baca penerangan tu, sampai sudahlah. Kan? Jadi, bacaan dia, yauma idzinil masaq. Boleh? Mudah kan mengaji? Easy ngaji.